والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. Maka telah berkata Syekh Muhammad Al-Manjali, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat daripada ilmu. Apabila kesedihan itu diiringi dengan perbuatan yang mengandungi pahala bagi pelakunya dan terpuji, maka kesedihan itu pun menjadi terpuji adanya. Kerana adanya perbuatan terpuji itu, bukan kerana kesedihan tersebut. Orang yang bersedih kerana musibah agama yang dialaminya atau musibah yang menimpa kaum muslimin secara umum akan memperoleh pahala dengan cintanya, dengan kebaikan dan bencinya terhadap keburukan yang ada dalam hatinya, serta berbagai akibat dari semuanya. Namun kesedihan seperti itu pun bila mengiringi pelakunya untuk meninggalkan kewajipan bersabar dan berjihad serta mengambil manfaat dan menolak kemudaratan, maka perbuatan itu dilarang. Yang demikian itu bergantung pelakunya. Dosanya berasal dari kesedihan itu sendiri. Adapun apabila mengiring kepada lemahnya hati dan menjauhkan dari melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kesedihan itu tercela pada sisi tersebut, meskipun pada sisi lain terpuji, yang apabila tidak dapat diraih oleh orang-orang yang bersedih tadi, kesedihannya tidak akan berguna baginya. Orang berakal akan berupaya menahan diri dan tidak menjerumuskan dirinya pada musibah yang lain. Dia harus menyadari pada suatu waktu dia akan kembali bergembira. Wallahu a'lam. Kata Syekh Munjali atau Al-Manjali, kalau sekiranya kita bersedih di atas musibah, tetapi kesedihan itu menyebabkan kita semakin rancak beribadat, semakin hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka perkara itu amat terpuji. Adapun kalau kesedihan sama ada dalam agama, harta benda, keluarga, maruah, sekiranya kesedihan itu menyebabkan kita menangguhkan kewajipan, atau mungkin kita terus tidak melakukan kewajipan, maka ini kesedihan kecil. Kita ambil satu contoh, seorang yang kematian ayahnya misalnya. Kematian ayah dia pun amat bersedih. Bila orang kata kepada dia, wah, harta yang ditinggalkan oleh ayah itu perlu difaroikkan, dia bagi cara satu. Dia kata tak boleh, saya tengah sedih ni, jangan cerita apa lagi, saya sedih. Walau kita kena tahu bila seorang meninggal dunia, ada kewajipan yang perlu kita segerakan. Penyegeraan yang pertama yang berkait dengan si mati itu sendiri, selenggarakan dia, mandikan dia, kafankan dia, solatkan, keburikan. Maka kesedihan jangan sampai kita menangguhkan perbuatan-perbuatan ini. Ada setengah orang tidak mahu membiarkan mayat ini dikafan, sedih sangat nak biar mayat duduk, biar dulu, tak puas lagi tatap, tak puas lagi tengok, tak boleh. Kerana ini menangguhkan perkara yang mesti dibuat. Yang kedua, tentang hutang. Barangkali bila kita kematian ayah, kematian ibu, kita patut fikir tentang hutang yang ditinggalkan. Tapi kita sedih, sangat sedih. Orang datang ni, ayah awak yang ada hutang saya, jangan sebut lagi, saya tengah sedih ni. Maka dia terus sedih 2 tahun, 3 tahun, tahun tak boleh. Maka ini kewajipan yang dia telah lalaikan. Dan yang ketiga, masalah wasiat. Mungkin si mati ini ada wasiat yang kita perlu segerakan, tapi kalau kita sedih sangat, kita tak boleh wasiat. Kita tidak mempedulikan wasiat, kita tangguhkan. Barangkali wasiat itu perlu disegerakan. Barangkali wasiat itu perlu diberikan haknya kepada orang tertentu. Tapi kalau kita sedih, kita pun biar, tak nak peduli lewat wasiat. Aku lagi tak 44 hari, aku tak nak cerita apa-apa. Maka ini suatu kesalahan besar. Dan masalah yang keempat ialah masalah harta pusaka. Sesungguhnya masalah pembagian harta pusaka kita kena cepat. Bila mati jemuak kita, ayah kita dah selesai urus jenazah, selesai hutang, selesai wasiat, kita kena bagi cepat-cepat. Jangan kita tunggu nanti dah dulu, kubur mak merah lagi, tahun depan lah kita bagi. Maka kita bersabar. Barangkali kita mungkin berdosa kerana kita menghalang hak orang dapat. Barangkali menyebabkan sepatut dia dapat, dia tak dapat. Saya bagi contoh. Misalnya si ayah tadi meninggalkan 2 anak lelaki.
2 anak lelaki. Tiba-tiba si abang sulung ni kata, bila ayah dah meninggal, tak payah bagi lagi lah, sedih. Tunggu tahun-tahun depan lah kita bagi. Jangan cerita lagi kubur ayah merah lagi. Tiba-tiba si adik lelaki dia meninggal dunia. Dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Meninggalkan anak yang masih kecil yang perlukan kepada keuangan. Maka ketika itu kalau kawan tu nak bagi, dia boleh menyebabkan orang ni langsung tak layak. Kenapa? Si adik tadi dah mati. Dan anak tadi tidak berhak atas nama dia seorang cucu. Kerana kuatnya peranan anak boleh menghalang cucu. Maka perkara ini mungkin terjadi. Atau mungkin si abang tadi kata Allah, dah dia adik aku dah mati, cucu dia biar anak-anak saya bagi sikit-sikit sudah. Maka ini akan membengkalaikan kewajipan yang sedia. Sebab itu saudara, bila mati mak ayah kita, mati orang tertentu, perkara ini kita kena segerakan. Dia bukan masalah kubur merah, dia bukan masalah orang mati itu baru lagi, tapi ini antara benda yang perlu segerakan. Jadi kalau kesedihan kita menyebabkan kita menanggung semua urusan-urusan ini, termasuk persoalan jenazah tadi, kapan dia kena segerakan, mandikan, solat dan sebagainya, persoalan wasiat tadi, persoalan hutang dan persoalan faraid, lalu kita lambat-lambatkan atas alasan sedih, sehingga kadang-kadang 3 tahun ayah mati, mak mati, baru kita nak bagi itu. Maka ini telah menyebabkan ramai yang berhak akhirnya tak dapat, kerana berlaku kematian. Akhirnya masalah ni yang asalnya menjadi masalah faraid biasa, tiba-tiba bertukar menjadi masalah munasabah. Bila pergi kepada masalah munasabah dalam bab 1, dia menjadi semakin suka. Apa maksud munasabah? Artinya bertindang-tindang atau bertindih-tindih orang yang patut dapat pesawat. Dia jadi bertindang-tindang. Sepatutnya masa hidup lagi kita boleh selesai cepat. Tapi bila sekiranya adik-adik 4 orang, kita tambahkan bagi satu, mati pula 2 orang, lepas tu mati pula, lepas tu sekian-sekian berlaku. Akhirnya mungkin kita pulung kita seorang, kita ambil kita seorang, maka kita melakukan dosa 2 kali. Oleh sebab itu jangan tangguh-tangguhkan perkara yang wajib. Yang sedih kita sedih, masalah selesaikan satu-satu, kita selesai. Sebab itu kita lihat orang-orang yang tahu persoalan ini. Umpama kita lihat bila Rasulullah wafat, maka dikemudikan Rasulullah, lalu Fatimah terus bergegas bertemu Abu Bakar untuk menuntut harta pusaka. Kerana dipanggil hak, minta. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak ada harta bagi Nabi SAW. Lalu Fatimah kata, tak boleh, memang Nabi ada tinggal sesuatu. Aku nak, ini bahagian aku, secara pusaka. Sehinggalah Abu Bakar membaca satu hadis menyatakan, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuras, kami sekalian para Nabi tidak boleh dipusaki. Fama taraknahu fahuwa sadaqah, apa yang kami tinggalkan daripada harta benda jadi sedekah, dia tak jadi pusaka. Dia berbeza dengan kita. Kita yang kita tinggal harta jadi pusaka. Nabi-Nabi alaihissalam, harta-harta yang ditinggalkan, baik Nabi Allah Sulaiman yang kaya tu, Nabi Ayub yang ditinggalkan, harta itu tak jadi pusaka, dia jadi sedekah pada sekalian orang Islam. Dengan kata lain, masuk baitul mal. Ini khususiat kepada semua para Nabi. Dengan kata lain, Nabi tak tinggal pusaka. Sebab itulah Nabi menyatakan dalam satu hadis yang sahih, Nabi menyatakan bahawa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma, man akhadhahu faqad akhadha bihafzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Dengan kata lain, tak tinggal pusaka. Walaupun ada, dia tak sebut pusaka, tetapi kami meninggalkan ilmu. Ilmu tu pusaka. Ilmu tu yang kamu kena ambil, kena bagi-bagi. Tapi sebut bagi ilmu tu tak kenal gitu. Ini pusaka Nabi, mana ilmu? Kamu ambil faraid, kamu ambil tauhid, kamu ambil fiqh. Tak apalah ustaz, bagi orang lain lah. Kita ingat takut ada puyuh belanga 1-2. Nak puyuh belanga tu, nak tapai weh tu. Kita lupa pada ilmu. Nabi kata, siapa yang ambil ilmu Nabi, dia beruntung dengan keuntungan yang besar. Kerana itu Ibn Abbas berkata kepada generasi dia, golongan yang seangkatan dengan dia, mari kita pergi ke masjid. Di sana ada orang sedang bagi harta pusaka Nabi. Lalu mereka pun ikut Ibn Abbas dengan harapan dapat ada sikit bahagian Nabi. Penuh datang masjid. Tiba-tiba mereka melihat majlis ilmu yang diketuai oleh sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat senior yang mendahului Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Lalu Ibn Abbas pun duduk belajar. Lalu mereka berkata, wahai Ibn Abbas, kamu membohongi kami. Kamu kata bagi harta, tak ada harta. Lalu kata Ibn Abbas, tu ilmu tu, itulah harta Nabi. Itulah harta Nabi. Sekali itulah mungkin baca begini. Artinya tu pun sebab termakan, atau dengan kata lain, terpengaruh. Jadi saudara, kita kena faham apa yang lebih.
penting daripada kesedihan. Sedih, tapi kewajipan yang perlu kita buat. Jangan kerana hari itu sedih, kita pun tak pergi masjid hari itu. Maka ini kesedihan yang tercela. Kerana kalau sedih hari itu, sembahyang asar 2 waktu. Berapa sedih sangat, tak nak sembahyang asar lagi. Tunggulah kapur-kapur ataupun gabung dengan maghrib isyak sekali jamak. Maka perbuatan ini amatlah dikutuk. Kerana kesedihan ini menangguhkan ibadah. Barangkali semua dalam agama misalnya, kita sedih. Akhirnya kita sedih sangat, orang tak nak dengar kita bercakap, tak nak dengar nasihat kita, kita pun tak nak kuliah. Dah baik kok kuliah. Saya dah tak nak kuliah dah, saya dah maju lah. Kita pun duduk kat rumah. Maka ini kesedihan yang tercela. Sekalipun orang tak nak terima kita cakap apa, kita nasihat apa, kita tak boleh sedih yang menyebabkan kita tak jalankan tugas dakwah. Dakwah kena jalan. Kesedihan sebab orang tak terima, rasa marah sebab orang tak terima, jangan sampai menghalang kita untuk meneruskan dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan itu setengah kesilapan kita orang ramai, orang awam. Bila anak yang kita tegur tak semayang-semayang, anak yang kita tegur tak berubah-ubah, lalu kita kata saya tak nak tegur dia Ustaz, sedih lah, sakit hati lah, tak nak tegur. Maka ini perbuatan yang tercela. Jangan kerana kebencian, kemarahan, kesedihan menyebabkan kita tidak mahu menjalankan tanggungjawab. Selagi mana kita hidup, ada nyawa, kita mesti menjalankan tanggungjawab. Kita mesti nasihat anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Selagi mana kita ada mulut, selagi mana kita ada nafas. Jangan menjadikan masalah kesedihan, masalah kekecewaan untuk menangguhkan, bahkan untuk tidak meneruskan amalan yang mulia ini. Bab yang ketiga, haram hukumnya meratapi orang mati. An-nadbu, ala ungkapan dari menangis dengan menyebut-nyebut kebaikan orang mati. Al-Jauhari mengkhabarkan asal katanya adalah an-nudbah, dengan didammahkan. Dhammah di bahagian depan, disebut an-nudbah. Nudu, dhammah itu namanya bahagian depan. Kalau kita sebut a-i-u, a bagi atas, i bagi bawah, kasrah, u dhammah, ini bahagian depan. An-nudbah, dengan dia dhammahkan, dibaca dengan nudbah, bukan nadbah, bukan ni depan, nudbah. Ada yang menyatakan bahawa artinya adalah menghitung-hitung sifat-sifat orang mati. Aduhai orang mulia, aduhai gunung, aduhai kesalahanku dan sejenis. Ya, ada benda yang dilarang ialah an-nudbah ataupun an-nadb. Apa dia? Iaitu kita menyebut-nyebut kebaikan si mati, seolah-olah kita rasa dah tak ada lagi orang boleh buat baik dia. Kita menyebut, bukan kita menyebutnya atas dasar kita puji ni semati dulu baik, bagus. Bukan. Kita menyebutnya atas dasar seolah-olah dah tak ada lagi kebaikan lepas ni. Tak ada lagi pengharapan kita pada orang lain. Kita harap dia je buat baik, orang lain tak buat baik, seolah-olah dia begitu. Adapun an-nuh artinya meratapi, dijelaskan oleh Qadhi Iyad, iaitu kebiasaan kaum wanita berkumpul untuk menangisi orang mati dengan saling sambung menyambut. Yang ni menangis, yang ni penat balik rumah sambung ni pula. Ni penat sambung, dia sambung menyambut. Berarti dia ada satu kumpulan. Kalau kita sebut kumpulan wanita, kalau hari ni baca kumpulan Yasin lah, kumpulan Yasin. Tapi ni bukan kumpulan Yasin, kumpulan menangis. Yang kerja dia menangis. Kalau dah penat, balik pergi makan dulu, yang lain pula sambung. Ini pelik amalan jahil. Mereka menangis 5 orang misalnya. Tiba-tiba dah penat, nangis dah kering air mata, mereka rehat kejap, makan-makan dulu, minum dulu, yang lain pula sambung. Yang ni menangis pula hujan sekejap, dah penat, yang lain pula sambung. Sambung menyambung. Ini perbuatan jahil. Sambung menyambung. Dalam buku ni disebutkan bahawa artinya adalah menyebut kebaikan orang mati dengan berteriak memanggil, namun dengan huruf waw, terkadang ditambah dengan alif dan ha, seperti wa rajulah atau wa jabala wa inqita' zahra atau wa nahwahu dan seterusnya. Dia ada satu ungkapan bila dia menunjukkan seolah-olah dia merasakan begitu kecewa, dia akan tambah waw depan. Kemudian dia akan sebut perkataan, disambung pula dengan hak. Hak itu namanya hak nudbah, maksudnya kecewa. Bila dia kata wa rajulah, aduhai lelaki yang baik, aduhai lelaki, aduhai maksudnya. Atau disebut wa jabala, aduhai gunung harapan, wa inqita' az-zahra, aduhai patah dah tulang belakang, dah tak guna dah hidup. Ini ucapan seolah-olah macam kita menunjukkan rasa kecewa. Orang Arab memang dia ada uslub khas, nudbah nama dia.
Kita mungkin dalam bahasa Melayu kita menyebut perkataan-perkataan yang seolah-olah oh saya tak nak hidup dah, tak guna dah hidup. Macam itulah lebih kurang. Abang kalau abang mati, siapa nak tolong saya? Siapa nak beri makan kepada saya? Abang siapa nak jaga anak-anak kita? Bang saya seorang penat bang. Kalau macam tu saya nak mati juga bang. Macam tu. Ini ungkapan kecil. Orang Arab dia ada satu perkataan. Memang kita orang Melayu kita tidak boleh mencuri perkataan ni. Tapi dia kalau sebut perkataan ni, artinya dia kecewa. Umpamanya, misal contoh, mereka sebut dengan tambah waw dan ha. Seperti mereka berkata, wah Mu'tasimah, aduhai Mu'tasimah, tolonglah aku. Wah Mu'tasimah. Lalu Mu'tasim pun jawab, wah ummah, wahai ibuku, aku datang. Ini kisah yang pernah kita ceritakan sebelum ini. Bagaimana seorang perempuan dimasuk ke pasar Rom, pasar orang-orang Kristian, tiba-tiba dia diaitkan, ditelanjangkan. Maka dia pun rasa malu dan dia menjerit, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasimah, tolong aku. Kebetulan ada orang Arab Badui di luar situ tengok, dia tolong wanita dan dia mati dibunuh. Seorang lagi pergi berlari ataupun berkuda dengan kencang pergi ke kota Baghdad. Jarak perjalanan daripada tempat di mana wanita diaitkan dengan kota Baghdad sebulan. Orang pergi terus. Kenapa orang Islam diaitkan? Dan ketika itu Khalifah Mu'tasim ialah Khalifah terakhir kerajaan Abbasiyah, yang paling lemah sekali dalam sejarah. Lemah. Dia Khalifah tak larat nak sara, nak serah kuasa kepada orang selepasnya dah. Memang tak larat semua Khalifah Mu'tasim. Tetapi bila dia dengar ucapan ini, seorang perempuan menjerit panggil nama, dia minta tolong. Maka dia pun bangun daripada kerusi dengan berkata, wah ummah, wahai ibuku, wahai ibu, aku datang. Maka disiapkan pada tentera, dia sendiri yang memimpin walaupun tengah lemah. Dan dia menyerah pasar ataupun perkampungan negeri tersebut, dia menghancurkannya dengan sehancur. Sehingga kata Al-Mutanabbi menyatakan, wasaitu asdaqu amha'a, dan sesungguhnya pedang itu ialah sebenar-benar perkataan. Bukan cakap, pedang ini sebenar-benar perkataan yang boleh mendiamkan musuh. Macam duduk cakap macam ni, jawabnya jangan bagi pedang, maka didiamlah musuh. Maka ini kisah yang disebut sebagai perkataan nubah, perkataan istirafah yang menunjukkan suatu keluhan dalaman. Macam saya katakan tadi, kita orang Melayu mungkin tak boleh menghayati di sini. Cuma kita ada bahasa keluhan kita. Macam saya sebut tadi lah, bahasa keluhan kita, abang, kenapa abang mati dulu, kenapa orang lain tak maju dia, misalnya. Itu keluhan. Ini diharamkan dalam Islam. Mengeluh macam ni diharamkan dalam Islam. Ada juga menyatakan, ahli bahasa Arab menyatakan bahawa an-niyahah adalah ungkapan untuk kebiasaan kaum wanita yang berkumpul untuk menangisi orang mati dengan saling sambut menyambut. Sebagaimana dinyatakan oleh Qadhi Iyad, at-tanawu artinya saling sambut menyambut. Kemudian kata itu digunakan untuk erti perbuatan kaum wanita tadi yang menangis dengan bersuara, berteriak dan meratap. Harus diketahui, semoga Allah merahmati kita, bahawa yang dituntut bila berlaku musibah adalah tenang dan sabar, redha dengan takdir Allah, memuji Allah, mengucapkan istirja, bersedekah kepada orang yang turut berduka dan mendoakannya. Adapun menyembuh-nyembuh kebaikan si mayat, meratapi dan mengoyak-ngoyak pakaian, memukuli wajah, melontarkan kata-kata buruk, semua itu dapat menghilangkan semua pahala tersebut. Dan saya dah jelaskan, menyebut kata baik si mati bukan macam kita kata, oh dulu si mati masa dia hidup rajin ke masjid. Itu bukan maksudnya menyebut kebaikan ni seolah orang lain tak buat baik, dia je. Seolah-olah bila dia mati terputus kebaikan. Sumpah kita kata, bila dia mati, siapa nak azab masjid dah mati dah dulu. Seolah kita tak nampak muazzin kan? Siapa lagi nak buat ni, nak buat tu. Kita lupa bahawa Islam ini bukan digagahkan atas individu. Dia patah tumbuh hilang berganti. Hatta Nabi SAW bila wafat, Allah Ta'ala gantikan orang yang menjalankan urusan Nabi, orang menjalankan urusan ini. Jadi jangan kita bila mati seorang, kita seolah-olah rasa blok dah kebaikan. Kebaikan tu dah tak berlaku. Sama ada dia dalam keluarga kita ataupun dia dalam masyarakat kita. Kalau dalam keluarga, saya katakan tadi, kalau sekiranya isteri kita meninggal, suami kita meninggal, kita rasakan dah tak ada kebaikan dalam keluarga. Anak kita meninggal, kita rasa dah tak ada ganti yang lebih baik pada anak kita. Anak saya dulu rajin, anak saya dulu baik, seolah-olah anak lain tak boleh rajin macam ni.
Ini satu kesalahan. Menyebut-nyebut kebaikan dengan menafikan kebaikan lain, maka ini satu kesalahan besar. Adapun menyebut-nyebut kebaikan dengan makna memuji si mati, maka ini disunatkan. Sunat kita menyebut. Kata Nabi SAW, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi." Sebutlah kebaikan-kebaikan si mati kamu. Dan diam, jangan bercakap, halang diri kamu daripada menyebut keburukan-keburukan si mati kamu. Walaupun kiranya orang tu orang kafir. Bila orang Islam sebut kejahatan-kejahatan Abu Jahal, sebut sampai Ikrimah rasa sedih. Maka Nabi kata stop. Jadi sebut innahu qad afdha ma qaddam. Sesungguhnya dia dah dapat apa yang dia dah buat. Dah stop, tak payah untuk apa. Tak payah kata beratlah, teruklah Abu Jahal. Teruklah Abu Jahal. Paraklah kena. Tak payah buat. Itu buah-buah seperti kita seolah-olah merasakan padang muka baru tahu. Kita tak digalakkan membuka dalam. Tetapi cukup kita berkata kepada mereka, apakah dia sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada dia. Misalnya Nabi berdiri dekat kubur Abu Jahal. Nabi kata, dan pemimpin-pemimpin Quraisy, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu dah jumpa apa yang Tuhan kamu janjikan pada kamu? Dah nampak malaikat maut? Dah nampak muka nakir? Itu sahaja Nabi kata. Tak lebih pada itu. Nabi tak orang padang muka. Rasa lagi. Itu bukan akhlak Rasulullah. Kerana orang mati dia dah dapat apa yang dia patut dapat. Jadi kita tak payah tambah ikut selera kita. Kadang kita punya geram sana, itulah ambil tanah orang sana. Orang mati hancur lah. Padang muka tu, biar dia kena seksa. Jangan. Itu bukan akhlak itu. Dia dapat apa yang dia. Bukan kita pun sama. Kita mati kita akan dapat apa yang dia. Tak perlu orang lain tolong untuk mengeluarkan perkataan, nak tambah-tambah lagi. Kita bimbang, kita bersebut-sebut, kita lagi teruk pada dia. Dia mungkin kesalahan bab tu, kita kesalahan bab lain tak. Kita jangan melihat hanya kesalahan tertentu di hukum. Kita juga perlu menilai kesalahan kita pada sudut-sudut yang lain. Mungkin kita saudara tak boleh rasuah, tapi bab lain kita buat. Kita mungkin saudara bab semayang kita komplit, tapi dalam bab riba kita tak lepas. Akhirnya mungkin bila kita kutuk mayang orang, barangkali orang pun balas balik mayang kita. Kita kutuk musibah kena pada dia, padang muka jahat sangat, itulah kena jantung jahat sangat. Akhirnya nanti kalau kita pula sakit, padang muka jahat sangat, kena juga dia. Ini benda-benda yang akan berlaku, kita katakan benda yang tidak baik tadi. Cukuplah kita hanya dia. Biar dia belajar sendiri daripada musibah dia. Kita tak perlu ajar dia. Biar dia belajar. Setiap orang bila kena musibah, belajar dan bermuhasabah tentang musibah sendiri. Kita tak perlu muhasabah musibah orang lain. Itu bukan urusan. Urusan kita ialah muhasabah musibah kita, supaya kita lebih hampir dengan Allah. Imam Ahmad menegaskan keharaman menyebut-nyebut kebaikan mayat dan meratapi. Dalam satu riwayat Hanbal disebutkan meratapi mayat adalah maksiat. Para sahabat Imam Syafi'i dan yang lainnya juga menyatakan meratapi mayat adalah haram. Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan, ini pemimpin dalam mazhab Maliki, para ulama telah bersepakat bahawa meratapi mayat tidak dibolehkan bagi kaum lelaki dan wanita. Sepakat ulama, tak boleh kita ratap, baik lelaki maupun wanita. Hukumnya adalah haram secara ijma' sekalian orang Islam. Tak boleh meratapi dengan cara yang dikatakan tadi. Abu Khattab menyatakan dalam Hidayah, menyebut-nyebut kebaikan mayat, meratapinya, mencakari wajah, pakaian dan membuat keramaian kematian adalah mati. Artinya, kalau dalam masyarakat Mesir kita panggil saradiqah atau disebut sebagai maktam. Maktam ini ialah bila seorang tu mati, dia akan buat satu kemah. Kemudian disusun kursi. Keluarga si mati akan tunggulah orang bagi takziah selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Ikutlah dia kaya mana. Dia akan letak kemah. Dan saya pernah melihat beberapa kali ketika saya berada di sana, dipanggil maktam. Itu mereka akan panggil seorang mengaji Quran, dan keluarga si mati akan duduk di situ, dan orang berkumpul, dia akan siapkan makanan. Sambil ucap takziah mereka akan makan. Makanya perbuatan ini di sisi Abu Khattab adalah perbuatan makruh. Berkumpul untuk menyatakan kesedihan. Tetapi kita berbeza dengan berkumpul untuk melakukan tahlil, berkumpul untuk sama-sama kita berzikir, berkumpul untuk sama-sama berdoa. Yang dikatakan di sini berkumpul untuk sama-sama bersedih. Yang diorang buat saradiqat atau maktab, masing-masing pergi salam-salam sedih, nak macam mana mengukirkan kesedihan selama 7 hari, bukan 9 hari, bukan 10 hari, bukan 40 hari. Ada pun macam yang saya katakan budaya masyarakat kita, bila orang mati kita berkumpul, bukan kita nak sedih, kita nak baca doa.
Kita nak baca Quran sama-sama, kita nak tahlil sama-sama dan sampaikan. Dan kita dah sebut tadi kan kelebihan amalan tersebut. Cuma ada beberapa pindaan yang kita perlu buat. Antaranya kita tidak terikat dengan hari. Jangan terikat dengan hari 3 hari, 7 hari, 9 hari. Yang kedua, jangan kita ambil harta semati. Sekali-kali tak boleh kan dia melibatkan hak pusaka. Yang ketiga, sebaliknya orang yang tiada kaitan dengan semati secara langsung, yang buat harta pusaka, yang buat benda ni, maksud secara langsung, arti dia bukan ahli waris. Seumpama dia adik-beradik, dan ni ada anak-anak, adik-beradik yang buat ini, dengan memanggil keluarga semati bersama-sama untuk duduk. Tapi bukanlah dia salah seorang daripada waris, dengan makna dia mendapat harta pusaka. Kan dibimbangi dia disibukkan dengan kesediaan tadi. Ini buah pindaan yang perlu dibuat. Nah, kalau pindaan ini dibuat, insya-Allah dia akan menyelesaikan masalah khilaf, boleh buat atau tak boleh buat. Nah, ada waktu pindaan. Sebab semua ulama yang menentang amalan ini beralasan kepada harta semati yang digunakan. Harta semati dan harta anak yatim, boleh melibatkan harta anak yatim. Dan kerana satu bentuk umpama syariat baru, kerana mensyaratkan 3 hari 4 hari, dan ini terus dilakukan selepas sebaik saja kematian. Kalau dilakukan seminggu lepas kematian, itu lebih lapang, itu lebih baik. Kerana kita tidak terikat dengan satu sistem yang masyarakat itu butuhkan sendiri. Itu tak boleh terikat. Kalau mati hari ni, malam ni kena buat. Sedangkan rumah kita masih lagi bersepak, masih lagi pilu, masih lagi sedih. Kita tidak bersedia. Tetapi oleh kerana suasana paksaan masyarakat menyebabkan kita kena buat boleh ni. Nanti orang kata apa pula? Sebab terima lagu bunyi, terima dah hafal tak boleh. Mati lah, siang tu hafal dah. Artinya ini antara kita katakan beberapa perkara yang perlu kita pindah. Dan kalau kita tak buat terus, sehinggalah beberapa tahun kalau kita buat, itu lebih baik. Sebab dia tak menjadi suatu kita katakan kebiasaan yang mula dipandang sebagai wajib. Buat kebiasaan. Ya, orang yang buat tu dia tak kata wajib, tapi dia rasa kalau tak buat nanti macam mana semati. Dan kadang-kadang penglibatan keluarga itu dalam berdoa tidak wujud. Patutnya keluarga semati yang lebih afdal berdoa. Sama-sama kita berzikir, tapi dia disibukkan dengan pinggang mangkuk kat dapur, dia disibukkan urusan, dia seorang tak ada wakil pun depan tu. Hanya kita saja. Ini kecacatan yang perlu diperbaiki. Syekh Ibn Qudamah dalam kitab Mughni menyatakan haram nama orang. Ucapan dari Imam Ahmad, yang menakalkan, membawa ucapan Imam Ahmad berkaitan dibolehkan meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan orang mati. Beliau berkata, itulah pendapat dipilih oleh Khalad dan sahabatnya. Kata Wasilah bin Asqa dan Abu Wa'il, keduanya pernah mendengar ratapan dan turut menangis. Namun kemudian beliau berkata, namun zahir hadis menunjukkan keharaman. Sampai di sini ucapan beliau. Ada setengah ulama yang bernama Harab kata, Imam Ahmad pernah sebut ratak tak apa, meratak tak apa, dibolehkan. Dan ada orang yang sama-sama meratak. Namun katanya zahir hadis kata macam tak boleh. Tapi di sini sebenarnya kita dah jumpa kata kunci dia. Ialah kita dah sebut menangis. Barangkali menangis itu dianggap sebagai ratak. Tetapi bukanlah ratak dengan makna menjuri-juri, dengan makna mengoyak baju, dengan makna memukul. Itu secara ijma' haram. Tiada khilaf. Mungkin barangkali ada kita katakan persamaan dari sudut nama. Namun hakikat perbuatan sama. Itu hanya menangis sebagaimana biasa. Mulut tidak pernah menyebut perkara yang bercanggah dengan takdir Allah Ta'ala. Sandaran mereka dalam pendapat itu dari beberapa riwayat yang dinukil dari para sahabat dan ulama salaf tidak dapat membatalkan berbagai riwayat dalam kitab Sahih dan Musnad, kerana mereka menyatakan haram meriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa dan Abu Wa'il. Mereka berdua pernah mendengar ratapan dan turut menangis. Mereka juga menyatakan bahawa dalam Sahih diriwayatkan dari hadis Ummu Atiyah bahawasanya berlaku turun ayat berikut, wahai Nabi, maksud bila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahawa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhaka ilmu dalam urusan yang baik. Di antara kebiasaan jahiliyah itu meratapi mayat. Maka Rasulullah SAW pun melarang kami melakukannya. Ada seorang wanita yang menggenggam tangannya sendiri sambil berkata, aku wanita bernama Fulana yang telah meratap untuk menyenangkan diriku, dan aku ingin membalas budi dengan saling membuat jamuan untuk meratapinya. Perawi menyebutkan Nabi tidak membalas ucapan itu. Lalu pergilah sang wanita, kemudian kembali lagi mengucapkan bai'ah
Dan satu lafaz yang sahih disebutkan bahawa Ummu Atiyah pernah berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kecuali keluarga fulan, mereka berjasa melakukan hal demikian kepada diriku di masa jahiliah, maka aku pun ingin membuat jamuan untuk meratapi musibah mereka." Baginda bersabda, "Kecuali terhadap keluarga fulan." Jawapan terhadap riwayat itu adalah bahawa wanita yang dibiarkan oleh Nabi berbuat demikian itu adalah mendapat pengecualian hukum kerana dua. Baik, ada pun riwayat yang kata boleh rata, boleh kekalkan amalan jahiliah tadi rata berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Lalu kata ulama, Nabi dah sebut secara jelas, kecuali kamu. Kenapa Nabi beri pengecualian? Yang lain-lain jangan buat, kecuali kamu. Maka disebut di sini. Pertama kali dia baru masuk Islam. Mungkin larangan itu menjauhkan dirinya daripada Islam. Bukan segala kali seorang berkata, "Saya tak nak sembahyang lagi Ustaz." Kita boleh kata dia, "Tak apalah, tak sembahyang lagi pun. Saya tak nak puasa lagi Ustaz sebab saya baru masuk Islam." Tak apa. Tapi orang 10 tahun masuk Islam, "Saya tak nak sembahyang Ustaz." Ni bagi kembang dia. Saya tak nak puasa. Orang yang baru masuk Islam, kita boleh menangguhkan kewajipan. Misal pernah orang tanya saya, "Ustaz, seorang tu masuk Islam bulan Ogos, adakah dia terus boleh kena puasa bulan September?" Tahu kita awal September kita puasa. Ada orang masuk Islam bulan Ogos. Saya kata, ajar dia dulu tentang solat, itu yang lebih utama. Dan ini yang disebut secara terang dalam hadis. Bila seorang itu kamu datang jumpa satu kaum, ajar dia dulu mengucap, biar faham ucap. Kalau dah faham ucap, baru beritahu kepada mereka, "A'limhum anna Allah qad iftarada 'alaikum 5 salawat." Beritahu dia bahawa Tuhan wajibkan 5 waktu solat. Ini by step. Dia masuk Islam bulan Ogos, kita rasa dia tidak mungkin mampu untuk puasa bulan 9. Kita ajar sembahyang. Mari tengok sembahyang. Kita tak terus ajar bacaan sunat dan sebagainya. Pertama, kita perlu beritahu solat itu ada 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena perkenalkan waktu-waktu. Yang ketiga, kita tunjuk cara solat tanpa menyebut lagi bacaan. Seterusnya barulah kita ajar baca Fatihah dulu. Kemudian barulah kita ajar tahiyat. Jangan faham kunut terus. Ni kunut Ramadan Ustaz baca 15 minit. Artinya saudara, benda ini akan menjauhkan diri dari Islam. Maknanya Nabi beri pengecualian ratapan ini sebab dia baru masuk Islam. Dan memang benar, orang bila baru masuk Islam, kita tidak boleh terus untuk memberi dia sejumlah ajaran Islam kepada dia. Barangkali dia tinggalkan. Tetapi kita perlu beri kelonggaran dan kelonggaran. Tetapi kelonggaran bukan menyebabkan dia menjadi Allah mubalah, menjadikan dia tak pilih langsung sekadar Islam nama. Tapi kita terus saja. Ini maklumat. Kemudian dia akan buat satu persatu. Mungkin dia mengambil masa berbulan untuk solat. Tak apa, biar dia mantap solat, baru kita ajar puasa. Tetapi kalau dia segera nak puasa, maka kita bimbing dia. Tiba-tiba tengah hari nak berbuka, kita kata jangan. Dan Ustaz kata azam dia buka. Dah azam ni azam tu. Tak berbuka. Jangan kita, jangan. Maghrib. Sikit lagi. Kawan tu tak apalah, esok keluar. Tak ada nilai Islam. Jangan, kalau dia kata nak buka. Esok dia puasa lagi, mungkin lepas asar pula. Macamlah kita ajar anak-anak kita berpuasa. Kita tidak boleh menyiksa dia dengan cara tersebut. Artinya saudara, pengecualian itu kerana dia baru meluk Islam. Dan saya katakan, bukan sekadar masalah ini, bukan banyak masalah-masalah lain. Maka Islam menyatakan, contoh, ada seorang pemilik pak kelab, dia memeluk Islam. Bila dia peluk Islam hari ini, kita kan kata, esok tutuplah pak kelab tu. Tidak. Bahkan kita menyatakan rezeki halal ini. Maka kita minta dia sambil-sambil buka pak kelab tadi, cubalah cari rezeki sumber halal. Sebab tidak semua orang yang hatinya kuat. Tiba-tiba bila nampak ini dia sumber, kita suruh dia tutup pak kelab, kita tak beri dia alternatif bantuan. Kita tak beri dia saraan dan sebagainya. Barangkali kalau iman dia tidak mantap, dia kecewa. Oleh sebab itu dalam Islam, mana-mana orang kafir memperoleh harta secara haram, bila dia peluk Islam, harta itu jadi halal. Kenapa? Satu insentif, galakkan. Kita tak boleh kata baik awak masuk Islam, ada tak dapat menang-menang 2 ekor dulu ada? Kalau ada, buang dalam tong dulu. Ada tak dulu semua haram? Buang. Sekarang kata tidak, halal. Halal, gunakan duit itu baik. Tapi lepas tu stop lah amal-amal yang tak lain, nipu dulu. Yang nipu baru tak ambil kan? Yang sekiranya lepas itu, jangan. Jadi ini ada pengecualian yang begitu banyak dalam Islam. Kerana itu bila ahli muzik memeluk Islam, yang dia dapat daripada muzik dulu, apa guna halal? Bagus. Dia berbeza dengan orang Islam. Orang Islam baru dulu dia memang kerja buka pak kelab, dia nak taubat, maka dia kena tutup segera. Itu tanda dia nak taubat. Dia tak boleh, Ustaz, bagilah dia proses sebulan buka. Sebab tak balik modal lagi ni, belum bank pun tak habis lagi bayar. Sebab dia dah Islam. Maka ini suatu deraan kepada dia. Kalau dia tak Islam, dia tinggal puasa, dia mesti kafar.
Ini deraan kepada dia, jangan mengambil mudah dalam masalah Islam. Dan dia patut menghargai taubat dengan buat balik apa yang ditinggalkan. Itu berbeza dengan orang bukan Islam.